Pekan. Terima kasih Timbalan Yang Di-Pertua. Bila berbahas, jangan menuduh. Isu 3R jangan disentuh. Supaya perpaduan terus utuh, mohon bertanya soalan nombor 7. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Sebelum saya mula jawab, saya ingin minta lebih masa sikit sebab soalan ini agak menarik perhatian ramai orang. Penipuan, pelaburan, skim Ponzi dan atas talian adalah dipantau oleh pelbagai agensi bergantung kepada elemen kesalahan tersebut di bawah bidang kuasa masing-masing. Ini termasuk Polis Diraja Malaysia bagi kesalahan penipuan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bagi kesalahan menjalankan skim jualan langsung tanpa lesen dan mempromosikan atau menjalankan skim piramid, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM bagi kesalahan menjalankan skim kepentingan secara haram, Suruhanjaya Security Malaysia SC bagi kesalahan menjalankan pelaburan security secara haram dan Bank Negara Malaysia bagi kesalahan-kesalahan menjalankan aktiviti pengambilan deposit secara haram atau dagangan mata wang asing secara haram. Tahap keberkesanan dalam mengesan dan memperoleh semula aset atau wang hasil permedayaan boleh dinilai melalui usaha yang dilaksanakan dari segi pencegahan dan penguatkuasaan. BNM telah menetapkan keperluan untuk bank-bank memastikan kawalan dan standard keselamatan mereka sentiasa berada pada tahap tertinggi pada setiap masa, terutama bagi perkhidmatan pembangkang internet dan mudah alih selaras pengumuman BNM pada September 2022. Sehingga Jun 2023, semua bank utama telah melaksanakan 5 langkah utama yang telah diumumkan seperti berikut. Mempercepatkan peralihan kepada kaedah pengesanan yang lebih kukuh daripada penghantaran kata laluan sekali sahaja, one time password OTP melalui sistem pesanan ringkas SMS, memperketat peraturan pengesanan penipuan dan sekat transaksi yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan kewangan, termasuk melaksanakan mekanisme kill switch bagi membolehkan dengan izin pengguna untuk membekukan akaun sendiri sekiranya terdapat aktiviti mencurigakan. Mengenakan tempoh bertenang cooling off period untuk pendaftaran kali pertama bagi perkhidmatan pembangkang dalam talian atau peranti selamat secure device. Menghadkan pelanggan kepada hanya satu peranti sahaja untuk pengesahan transaksi pembangkang dalam talian. Menyediakan talian hotline khusus untuk pelanggan melaporkan kes penipuan dalam talian, melibatkan akaun bank mereka dan meningkatkan tahap respon ke atas laporan yang dibuat. Selain BNM, agensi penguatkuasa seperti SC juga telah mengambil pelbagai tindakan untuk membanteras penipuan kewangan. Statistik untuk tahun 2023 adalah seperti berikut. Permulaan pelbagai tindakan dan siasatan termasuk mengambil 15 tindakan pentadbiran dengan mengenakan penalti dan melucut-hadkan keuntungan. Kemasukan 315 syarikat ke dalam senarai peringatan berlabur, investor alert list dengan izin dan pengeluaran 5 notis henti operasi, cease and desist. Membuat 97 laporan polis berhubung perkara-perkara di bawah bidang kuasa PDRM serta 128 rujukan kepada agensi tempatan atau pengawal selia asing dan kerjasama bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk melakukan sekatan laman sesawang bagi 146 kes serta bersama Mita Malaysia bagi sekatan Facebook dan Instagram sebanyak 95 kes. PHSC juga melakukan sekatan akaun aplikasi Telegram bagi 153 kes. Di peringkat kebangsaan, Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC juga telah ditubuhkan sejak Oktober 2022 sebagai pusat operasi untuk menyelaras tindak balas pantas terhadap penipuan kewangan dalam talian termasuk pengesanan dana yang dicuri dan pengambilan tindakan penguatkuasaan terhadap penjenayah dengan lebih cepat, efektif dan efisien. Sejak 12 Oktober 2022 sehingga 31 Januari 2024, sebanyak 71,631 panggilan yang diterima oleh NSRC merangkumi laporan kes-kes penipuan dan khidmat nasihat kepada orang ramai. Berdasarkan kepada aduan-aduan yang diterima itu, didapati jumlah kerugian adalah sebanyak 245 juta ringgit. Sehubungan dengan jumlah aduan yang diterima oleh pihak NSRC, pihak PDRM telah membuka sebanyak 8,754 kertas siasatan bagi siasatan kesalahan penipuan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan sebanyak
64 kertas siasatan di bawah amlah dan telah membekukan sebanyak 69 juta ringgit bagi tujuan siasatan dan kesalahan pengubahan wang haram. Seperti yang saya telah tekankan tadi, penipuan pelaburan skim Ponzi dan atas talian adalah dipantau oleh pelbagai agensi bergantung kepada elemen kesalahan tersebut di bawah bidang kuasa masing-masing. Di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan, terdapat pelbagai langkah penguatkuasa yang diambil oleh pihak BNM dan SC. Bagi BNN, SC dan agensi-agensi berkenaan, kuasa di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA digunakan bagi menyiasat dan membanteras jenayah kewangan termasuk mengesan pengaliran wang haram. Bagi mengesan mengenal pasti skim atau aliran wang haram yang melibatkan luar negara, BNM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa asing yang menjalankan analisis jejakan kewangan atau siasatan ke atas barang jenayah penipuan dan skim kewangan haram yang dilakukan dalam negara mereka. Selain itu, kerjasama strategik pelbagai pihak di antara BNM, SC, agensi penguatkuasa yang lain, institusi-institusi kewangan dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC bagi tindakan penguatkuasaan yang lebih cekap ke atas sindiket jenayah penipuan pelaburan melalui perkongsian maklumat dan aktiviti menjejak mengesan aliran wang haram. Penjenayah pengubahan wang haram bukan sahaja boleh dikenalkan hukuman penjara, malah aset serta wang hasil yang diperolehi menerusi kegiatan haram juga boleh disita atau dilucut hadkan di bawah amlah. Contohnya, pihak SC telah mengambil tindakan yang menyita sikit lagi berjumlah 116 juta serta membuat pertuduhan di bawah Seksyen 4 AMLA sebanyak 55 pertuduhan sejak 2022. Jadi di sini akhirnya BMN juga telah mengambil pelbagai langkah terhadap syarikat-syarikat yang mendakwa memperoleh lesen dan kelulusan BMN termasuk menyenarai di dalam senarai amaran pengguna kewangan serta mengambil tindakan undang-undang di atas penyalahgunaan nama BNN. Sejak 2023, 497 entiti telah disenaraikan di bawah senarai amaran pengguna kewangan. Sekian, terima kasih. Pekan. Terima kasih atas jawapan tersebut. Saya ingin bertanya, apakah inisiatif dan respon kerajaan mengenai cadangan untuk mewujudkan satu pasukan petugas khas yang berfungsi memantau aduan berkaitan penipuan kewangan dalam talian agar sejajar dengan pengobalan rang undang-undang RUU baru yang sedang dirangka untuk memeteras kegiatan ini? Terima kasih. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih atas cadangan Yang Berhormat Pekan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, buat masa ini aduan berkaitan penipuan kewangan dipantau oleh Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC. Sejak 2022, NSRC berfungsi sebagai pusat operasi untuk menyelaraskan tindak balas pantas terhadap penipuan kewangan dalam talian termasuk pengesanan dana yang dicuri dan pengambilan tindakan penguatkuasaan terhadap penjenayah dengan lebih cepat, efisien dan efektif. Sehingga 31 Januari 2024, sebanyak 71,000, lebih daripada 71,000 panggilan yang diterima oleh NSRC. Orang ramai boleh melaporkan kes penipuan dengan menghubungi talian pantas NSRC 997 atau institusi kewangan masing-masing. Berkenaan dengan rang undang-undang baharu yang sedang dirangka, saya cadangkan agar perkara ini dirujuk kepada pihak Jabatan Perdana Menteri JPM dan National Anti-Financial Crime Centre NFCC. Dengan izin, sekian, terima kasih. Kulim Bandar Baru. Ya, terima kasih kepada Puan Speaker. Saya ada 3 soalan. Tetapi saya tanya 2, yang ketiga tu saya tanya juga tapi bertulislah. Ringkaskan soalan. Jawapan bertulis Okey, satu isu yang tidak berkesudahan tapi perlu dikurangkan untuk menjaga kepentingan rakyat. Soalan saya ialah apakah banyak inisiatif-inisiatif yang telah dibuat oleh Bank Negara Malaysia untuk menyekat isu-isu ini terus berkembang. Soalan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah perancangan kementerian dan BNM yang betul-betul boleh menyekat isu ini berleluasa dan meningkatkan kesedaran kepentingan awam untuk
berkaitan dengan penipuan kewangan ni, dan yang kedua ialah apakah status pindaan kanun tata cara jenayah yang disyorkan sebelum ini bagi membolehkan wang yang dirampas daripada jenayah penipuan dalam talian ataupun skam dipulangkan lebih awal kepada mangsa, dan bagaimanakah dengan remedi interim supaya proses pemulangan dana kepada mangsa dapat dipendekkan. Dan yang kedua tadi jawapan bertulis, dan yang ketiga ni sebab pendek, apakah kemungkinan syarikat yang disenarai hitamkan beroperasi semula menggunakan nama lain dan menjalankan aktiviti yang sama? Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Yang Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Tentang usaha dengan inisiatif, dalam usaha membanteras jenayah penipuan kewangan dengan lebih berkesan, BNM bersama dengan institusi pembangkang telah terus melaksanakan kempen kesedaran bagi meningkatkan kesedaran orang awam tentang bahayanya jenayah ini. Terbaru ini, kolaborasi ini telah melancarkan kempen Jangan Kena Scam pada 3 Oktober 2023 yang merupakan kesinambungan usaha industri perbankan untuk memerangi penipuan serta mendidik pengguna mengenai penipuan sambil berkongsi petua-petua mudah untuk kekal selamat dalam talian. Juga usaha sebegini bertujuan untuk mencapai objektif di mana kesedaran awam adalah kunci untuk mencegah penipuan kewangan. Selain bagi memastikan masyarakat di bandar dan luar bandar tidak ketinggalan dalam bersama memerangi penipuan skamer serta mendidik pengguna mengenai penipuan dalam talian, BNM juga menghasilkan beberapa kempen video kesedaran penipuan kewangan sempena tempoh musim perayaan utama negara seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Kebangsaan dan lain-lain. Orang ramai digalakkan melayari laman Facebook Amaran Scam. Platform ini menyiarkan maklumat, amaran dan tip pencegahan terkini berkaitan skam hampir setiap hari dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran di kalangan orang ramai. Saya juga akan bekerjasama dengan pihak institusi pembangkang untuk memberi penerangan kepada ahli-ahli yang berhormat di Parlimen dengan membuka booth atau ruangan pameran mungkin semasa sesi persidangan Dewan Rakyat yang kedua yang akan datang nanti. Tentang senarai yang telah hitamkan itu, jadi kita akan selalu mengemaskini senarai. Jadi ini kita akan memantau all the time. Kita akan memantau dan semua ini secara proaktif. Kita akan memantau dengan proaktif, bukan hanya BNN, juga SC, dan akan mengemaskini senarai peringatan pelabur SC dan senarai amaran penggunaan BNN dari masa ke semasa supaya mereka tidak berulang atau they will return with dengan nama syarikat yang baharu. Sekian, terima kasih. Saya jemput Datuk Muslimin bin Yahya, Sungai Besar. Tuan Yang Pertua, soalan saya nombor 8.